Okey, kalau sumber tenaga tak boleh diperbarui, sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Jadi, yang ini maksudnya dia akan habis. Tidak boleh baharu maksudnya akan habis dan tak boleh diganti. Okey, tak boleh diganti. Okey, jadi boleh faham tak apa tu tenaga boleh baharu dengan tenaga tidak boleh baharu? Okey, contoh tenaga boleh diperbarui iaitu tenaga angin, biogeosim, tenaga geoterma, tenaga hidro, tenaga ombak, pasang surut dan solar atau suria. So yang ini cikgu rasa awak semua dah tahu kecuali ini dengan ini je tak faham. Okey, contoh tenaga tidak boleh baharu iaitu arang batu, tenaga nuklear, gas asli, petroleum seperti diesel. So ini semua ni akan kehabisan dan akan habis dan tak boleh diganti. Jadi yang ini boleh diganti dan tidak akan kehabisan. Ada masalah tak? Contoh kena tahu. Ada pertanyaan tak? Ada masalah, kita pergi seterusnya. Okay, next. Jadual di bawah menunjukkan kejayaan Malaysia dalam penggunaan pelbagai sumber tenaga untuk menjana tenaga elektrik. Okay, Zuhair. Okay, jenis stesen dana kuasa, contohnya biogeosim. Sumber tenaga yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik ialah tenaga biogeosim. Kalau diesel, iaitu diesel jugalah. Gas asli pun dikenali sebagai gas asli juga. Hybrid, ini hybrid yang yuran tak seberapa tahu apa tu hybrid. Ada kereta hybrid kan? Okay. Tenaga angin, solar ataupun diesel. Hidro, tenaga hidro. Pembakaran arang batu iaitu sumber dia datang dari arang batu. So, ada masalah tak? Hidro tu sebenarnya air. Sumber daripada air. Okay. Ada pertanyaan? Ada? Okay, next. Okay, proses penjanaan tenaga elektrik. Okay, macam mana tenaga di coronavirus tu siapa Askop. Aiman lah. Coronavirus tu I know Aiman rasanya lah. Okay. Jadi Okay. Jadi seterusnya, proses penjanaan tenaga elektrik. Macam mana elektrik dihasilkan dan dia boleh bekalkan ke rumah. Jadi macam mana dihasilkan? Dengan menggunakan generator. Okay, generator merupakan alat yang menjana tenaga elektrik. So ini perkataan ni kena tahu, okay. Merupakan alat yang menjana tenaga elektrik. Kalau zaman dulu-dulu, zaman nenek dan datuk awak, tenaga elektrik tak sampai rumah mereka akan gunakan generator. Lepas tu mereka akan gunakan diesel yang mereka panggil minyak hitam. So mereka guna tu untuk menjanakan tenaga elektrik sampai ke rumah. Okay. Jadi masa tu tak ada lagi kabel-kabel elektrik semua sampai ke rumah. Masa zaman datuk nenek awak tu 1950 lebih. Jadi masa tu mereka gunakan generator. Okay, next. Okay, penjanaan tenaga elektrik. Okay, dalam generator
adalah berdasarkan pemotongan garis medan magnet oleh konduktor seperti berikut. Okey, cikgu nak awak 1 minit baca dulu. Kalau cikgu baca je nanti you tak faham. Awak digest dulu, baca ni semua. 1 minit Okey, seterusnya. Okey, dah 1 minit. Jadi penjanaan tenaga elektrik dalam generator adalah berdasarkan pemotongan garis medan magnet oleh konduktor seperti berikut. Gerakkan konduktor seperti dawai penyambung atau solenoid relatif kepada magnet. Jadi ini agak susah untuk awak, nanti ada penerangan kat bawah. Jadi gerakkan konduktor seperti dawai penyambung ataupun kita panggil solenoid relatif kepada magnet. Okey, contohnya di bawah kita tunjuk. Okey, ini dia. Okey, yang ini. Sewaktu dawai penyambung ataupun dawai solenoid ini digerakkan, ini dia. Ini dawai dia. Okey, dia akan gerak atas, gerak bawah. Okey, gerak atas, gerak bawah. Okey, ini dawai penyambung melalui ruang antara kutub magnet seperti yang ditunjukkan dalam rajak A dan B. Dawai penyambung atau solenoid itu akan memotong garis medan magnet. Okey, dia akan memotong garis medan magnet. Okey, awak tahu kan medan magnet awak masa tu you belajar ni utara, selatan. Okey. So yang ini ada medan magnet dia, ada medan magnet dia. Ada medan magnet dia. Ini dah belajar kan? Okey, jadi kalau dawai penyambung datang, so ini dia akan dipotonglah, diganggu. Jadi pemotongan garis medan magnet ni oleh konduktor seperti dawai penyambung atau solenoid yang digerakkan akan menghasilkan arus arohan. Okey. Perkataan arus arohan kena tahu. Apabila arus arohan mengalir melalui galvanometer, ini kita panggil galvanometer. Jarum penunjuk galvanometer akan terpesong ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Ini yang jarum ni akan terpesong ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Ini bermaksudnya elektrik tengah mengalir. Arus arohan ni akan menghasilkan elektrik. Itulah maksudnya macam mana menggunakan pemotongan garis medan magnet. Pemotongan garis medan magnet. Ada pertanyaan? Okey. Tak ada pertanyaan, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang ini. Ini kita solenoid. Dia macam gegelung wire ni. Okey, so yang ini medan magnet. Yang ini ialah magnet utara selatan. Jadi solenoid yang sekeliling ada dawai ni,
Okay. Jadi dia akan gerakkan dia ke atas ke bawah. Okay. Gerak atas ke bawah, geng. Nanti jarum galvanometer ni akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Sebab ada arus arohan. Okey, gerakan magnet relatif. Okey, ini ialah magnet relatif. Okey, cikgu nak awak baca dulu 1 minit. Fauzan, what are you doing? Okey, gerakan magnet relatif kepada konduktor seperti dawai penyambung atau solenoid. Okey, ini ialah gerakan magnet relatif. Tadi ialah apa? Tadi ialah gerakan konduktor. Okey, gerakan konduktor. Okey. Jadi kalau sekarang ialah gerakan magnet relatif kepada konduktor seperti dawai penyambung atau solenoid. Sewaktu magnet digerakkan di sebelah dawai penyambung atau solenoid seperti yang ditunjukkan dalam rajah C dan D. Ini dia. Dawai penyambung atau solenoid ini akan memotong garis medan magnet. Pemotongan garis medan magnet oleh konduktor seperti dawai penyambung atau solenoid yang digerakkan akan menghasilkan arus arohan. Sama je, dia sama. Okey. Apabila arus arohan mengalir melalui galvanometer, jarum petunjuk galvanometer akan terpesong ke sebelah kiri atau kanan. Ini nak tunjukkan macam mana tenaga elektrik dihasilkan. Okey, sama je. Okey. Jadi tak ada masalah lah yang ini. Okey. Semakin cepat gerakan relatif antara dawai penyambung dengan solenoid dengan magnet. Okey, kalau sempat nanti you kat sekolah akan buat eksperimen. Semakin tinggi kadar pemotongan garis medan magnet berlaku, iaitu semakin besar arus arohan yang dihasilkan. Jadi kalau awak gerak dengan sangat cepat, so semakin tinggi kadar pemotongan garis medan magnet, jadi arus arohan dihasilkan banyak. Nanti tenaga elektrik dihasilkan banyak, jarum itu akan terpesong banyak. Jarum galvanometer akan terpesong dengan banyak lebih. Okey? Ada masalah tak? Ada. Okey, next. Ini cerita tentang tenaga elektrik di stesen jana kuasa. Tadi cuma secara detail macam mana arus elektrik boleh dihasilkan. Kat makmal kita boleh buat. Okey. Kalau yang ini betul-betul di stesen jana kuasa. Okey, jenis stesen jana kuasa, mekanisme mekanisme perjanaan tenaga elektrik dan perubahan bentuk tenaga adalah seperti berikut. A. Stesen jana kuasa terma. Okey, terma. Terma ialah apa? Terma ialah haba. Okey. Sumber tenaga tidak boleh baharu yang digunakan seperti diesel, gas asli, garam batu. Ini sumber tenaga tak boleh baharui. Okey. Okey, awak tengok gambar dulu.
Okey, 1 minit tengok. Macam mana